Baik, kita telah berada pada muka surat yang ke 275, betul? Hadis yang ke 349, betul ya? Kita di bawah bab berkenaan dengan akhlak dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq, wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin wa rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadar lid dunya wa kulla mahalli lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina at-tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma iftah alaina fathan qariba. Allahumma iftah alaina fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas para sahabatnya dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat, ayahanda bonda yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kita pada pagi doa yang berbahagia ini dihimpunkan dalam majlis ilmu bagi kita sama-sama menyambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah susunan Al-Imam Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadaratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita telah berada pada muka surat yang ke 275, betul? Hadis yang ke 349, betul ya? Kita di bawah bab berkenaan dengan akhlak dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wabihi qala haddatsana Harun bin Ishaq Al-Hamdani, haddatsana Abdah daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya, melainkan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam
berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda SAW tidak pernah memukul khadam dan wanita. Bukan berhijab, berjihad. Jadi baginda SAW tak pernah pukul maid dia, tak pernah pukul pembantu dia, khadam dia, para wanita, anak-anak perempuan dia. Baginda ada 4 anak perempuan, baginda tak pernah pukul. Baginda ada 9 isteri, tak pernah pukul. Keseluruhan isteri baginda ada 11. Baginda tak pernah pukul isterinya. Jadi lelaki yang betul-betul gentleman, dia tak pukul isteri dia. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada para suami jangan mudah untuk memukul isterinya, dan para isteri jangan mudah memukul suaminya. Maksudnya, ya, kalau suami jangan pukul isteri, isteri lebih-lebih lagi jangan pukul suami. Kalau Rasulullah tak mengajarkan lelaki untuk jangan tangankan isteri, jangan pukul. Jangan lagi para isteri, wanita jangan pukul lelaki. Baik. Ini akhlak Nabi SAW. Kecuali baginda berada dalam keadaan jihad. Barulah baginda menghayunkan tangannya. Menghayunkan tangannya. Tapi oleh kerana baginda sangat sayang kepada umatnya, tidak ada sesiapa daripada musuh yang baginda SAW pernah tetap depan-depan dia. Walaupun Rasulullah SAW mampu, Rasulullah hanya mengelak-ngelak saja, menepis-tepis. Dan orang datang dengan pedang, bagi dia tepis-tepis. Bagi dia biar sahabat yang bunuh orang itu. Bagi dia tak rela nak bunuh. Bagi dia bagi sahabat lain untuk bunuh. Kalau musuh datang, bagi dia hanya tepis. Bagi dia orang yang sangat kuat, orang yang sangat gagah, orang sangat payah untuk nak bertempur dengan Nabi SAW, kerana baginda mempunyai kemahiran yang sangat hebat dan kekuatan yang sangat luar biasa. Tak ada siapa yang boleh tewaskan Rasulullah SAW dalam pertempuran. Jadi Rasulullah hanya tepis-tepis saja. Datanglah berapa banyak bermusuh, baginda boleh tepis. Baginda mempunyai kemahiran yang hebat. Dan akhirnya tidak ada sesiapa pun yang pernah terbunuh di tangan Rasulullah di dalam medan pertempuran. Tidak ada seorang kafir pun yang pernah dibunuh oleh Rasulullah SAW di dalam medan pertempuran. Tak pernah. Begitu kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Ini kan lagi kepada para wanita baginda, pada pembantu baginda. Baik, hadis yang berikutnya, bihi qala hadatsana Ahmad bin Abdah Ad-Dabi, hadatsana Fudail bin Iyad, daripada Mansur, daripada Az-Zuhri, daripada Urwah, daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas sesuatu kezaliman yang dibuat terhadap dirinya, selama orang itu tidak terlibat dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Apabila seseorang itu terlibat dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, barulah baginda merupakan orang yang paling marah dengan perbuatan itu. Apabila diminta untuk memilih antara dua perkara, tentulah baginda SAW akan memilih perkara yang paling mudah di antara kedua-duanya, selama perkara itu bukan perkara dosa. Jadi baginda tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Baginda tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Baginda SAW tak pernah membalas gangguan dengan gangguan. Tidak pernah. Siapa yang menzalimi dan menganiaya Rasulullah SAW, baginda tidak akan membalas dendam. Baginda bersifat pemaaf, memaafkan dan lepas pandang. Tapi kalau seseorang itu terlibat dengan perkara yang haram, yang itu Rasulullah akan marah. Baginda akan ambil kira yang itu. Kerana itu bukan berkaitan Nabi SAW, itu berkaitan dengan hukum hakam Allah. Kalau perlu hukum hudud, maksudnya kena hukuman hudud. Itu bukan sesuatu yang boleh dimaafkan oleh Rasulullah SAW apabila ia berkaitan dengan perintah Allah SWT. Tapi kalau berkaitan dengan diri Nabi SAW secara individu, secara peribadi, baginda SAW memaafkan.
Ya. Pernah Nabi SAW berada di atas unta menunggang. Dan baginda SAW dalam perjalanan itu nampak Sayyidina Abu Hurairah tengah berjalan kaki. Nabi SAW offer, wahai Abu Hurairah, kamu nak naik tak kenderaan bersama aku? Sukalah Sayyidina Abu Hurairah nak menumpang Rasulullah SAW, nak menunggang bersama Rasulullah, jadi passenger. Apa tidaknya? Ya Rasulullah, saya nak tumpang sekali. Hulurkan tanganmu. Beliau pun hulur tangan, nak tariklah. Rasulullah nak tarik beliau ke atas. Tapi Sayyidina Abu Hurairah ni adalah seorang yang susah nak balance atas kenderaan. Beliau ni tak berapa nak pandai balance badannya. Ya. Sebab tu daripada awal pun beliau tak naik kenderaan. Sebab beliau kalau atas kenderaan, beliau tak dapat nak balance sangat badannya. Tapi kalau Rasulullah offer, ini sesuatu offer yang tak boleh ditolak. Jadi beliau pun capailah. Kaki beliau pun cuba nak letak kat pelana mana. Kemudian beliau pun nak naik. Beliau tertarik Rasulullah ke bawah. Rasulullah terhumban jatuh ke bawah. Kemudian Rasulullah SAW naik semula ke atas unta. Kemudian berkata, wahai Abu Hurairah, kamu nak naik tak bersama dengan aku? Nak ya Rasulullah. Hulurkan tanganmu. Beliau hulurkan tangan. Dengan nak naik itu, beliau tertarik Rasulullah lagi ke bawah. Terhumban lagi ke bawah. Rasulullah kata, it's okay. Don't worry about me. It's okay. Small matter. Beliau naik semula ke atas. Setelah beliau berada ke atas, wahai Abu Hurairah, sukakah kamu kalau nak menumpang bersama dengan aku di atas unta? It's okay ya Rasulullah, saya jalan kaki saja. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, kalau aku rasa kalau aku nak naik lagi, aku akan jatuhkan, dan Rasulullah akan jatuh berkali-kali. Aku rasa sampai kiamat aku, Rasulullah tetap offer aku untuk naik atas unta. Ya. Itu akhlak Nabi SAW. Kalau orang yang panas baran, kata, kau ni dah kenapa? Aku baik-baik nak buat baik dengan kau. Senonoh sikit lah nak naik tu. Balance sikit. Faham tak? Tapi Rasulullah sikit pun tak tukar intonasi suara dia. Ya. Naik, offer lagi. Offer seolah nothing happened before. Nothing happened. Ini lapangnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang lain, be careful how many times now? Watch yourself. The mount props. Tu dah marah sangat tu. Baik. Kemudian frasa yang terakhir, Rasulullah suka memilih perkara yang paling mudah antara kedua perkara. Ya. Selama perkara itu bukan perkara dosa. Ya. Contohnya memaafkan. Banyak contohlah dalam kehidupan Rasulullah. Seseorang yang ada dua pilihan, ambil pilihan yang paling mudah. Contohnya sifat memaafkan. Ya. Sifat tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Ingin saya tanyakan, kalau ada orang yang menyakiti kita, ya, mana lebih mudah untuk kita maafkan dia dan lepas pandang, ataupun kita nak bermusuh dengan dia? Kita nak declare war dengan dia. Contohnya adik kita.
adik kita buat kita. Ya, buat kita macam-macam di belakang sana. Ada dua pilihan. Kita nak terus berbaik-baik dengan dia. Semoga kita berbaik dengan dia tu pun dia pun insaf. Mudah-mudahan dia pun malu segan sendiri. Dia buat kita tapi kita tetap buat baik dengan dia. Lalu dia pun segan sendiri. Ataupun kita nak declare war dengan dia. Ya. Aku kenduri kau tak, aku tak jemput kau kenduri aku tak datang kau. Mana lebih mudah? Untuk declare war ataupun untuk air di cincang takkan putus? Air di cincang takkan putus. Ya. Mudah. Ya, dimudahkan banyak urusan. Saya kenal ada satu keluarga, ayahnya meninggal. Anak-anaknya pun dah besar-besar. Tapi tak baiklah antara satu sama lain. Tak ada kesefahaman antara satu sama lain. Tak sebulu. Jadi, yang si ayah ni tinggalkan beberapa harta. Tanahnya dengan rumahnya. Tak selesai-selesai dah bertahun-tahun. Banyak tahun dah. Tak selesai sebab yang tak ada kesefahaman daripada awal. Sebab masing-masing ada kepala sendiri. Ya, kepala sendiri. Jadi disebabkan persengketaan yang lama jadi tak nak bertoleransi antara satu sama lain. Tak nak berkompromi antara satu sama lain. Yang ni kata nak peguam ni, kata nak peguam ni, kata sampai sekarang tak settle. Mana lebih mudah? Air di cincang takkan putus ataupun nak ambil declare war, kemudian bila berlaku seperti ini, lihat, dia akan mengeruhkan lagi keadaan saja. Jadi Rasulullah suka pilih benda yang mudah saja. Benda yang mudah. Dan memaafkan, berlapang dada, ada sesuatu yang lebih mudah daripada berentetan, melirik-lirik, persengketaan, pergaduhan, permusuhan, kebencian. Ya. Contoh lain lah. Ya. Contoh lain dua perkara, sama ada kita nak balik Kelantan lalu highway Karak ataupun naik kapal terbang terus. Kalau Rasul hidup zaman ni naik kapal terbang, selagi benda tu mudah, mampu naik kapal terbang terus sampai ke sana. Tak payah nak berjam-jam lalu highway Karak. Rasulullah pilih yang mudah. Kalau ada dua perkara, yang mana memudahkan, itu yang dipilih. Selama benda tu tak berdosa, selama naik kapal terbang tu tak berdosa, Rasul pilih yang mudah. Ya. Contohnya sekarang ni, kita boleh pergi haji. Pergi haji naik kapal terbang boleh, naik basikal pun boleh. Sampai tak naik basikal? Motor pun sampai. Jom kita konvoi. Naik basikal. Sebab memang sampai. Memang ada orang buat daripada Malaysia. Tapi kalau Rasulullah, naik kapal terbang lah. Mudah. Ya. Mana yang lebih mudah? Selagi mana naik kapal terbang tu tak berdosa, Rasul pilih tu. Tapi kalau kapal terbang berdosa, Rasul akan naik basikal. Itulah contohnya. Rasulullah ada dua perkara, Rasul tak mana yang mudah. Sama ada urusan ataupun perkara, kemudahan dan sebagainya. Baik. Rasulullah SAW mempunyai beberapa orang isteri. Pernah Rasulullah SAW berada dalam rumah Sayyidatina Aisyah. Kemudian ada seorang pembantu kepada isteri Nabi yang lain bawa dalam pinggan kuih-muih daripada isteri yang lain. Di rumah Sayyidatina Aisyah ketika Rasulullah berada dalam giliran Sayyidatina Aisyah. Ya. Persembahkan pada Rasulullah SAW.
Kemudian dia katalah daripada siapa tah, daripada daripada nama isteri itulah. Siti Aisyah tengok pinggan tadi. Berani dia hantar Berani Depan Rasulullah Siti Aisyah ambil, pecahkan. Depan pembantu pun tadi. There is no other time to send such food. There is no other time in my house. Kecemburuan kerana cinta. Para isteri Nabi ni, dia bukan cinta Rasulullah hanya sekadar cinta sebagai seorang suami, tapi seorang Nabi. Nak dapatkan kedekatan dengan Nabi, semua kita memang perlu bekerja kepada perkara tersebut. Melihat perkara tersebut, Rasulullah kata pada pembantu, ibu kamu cemburu tu. Kutip yang pecah. Aisyah, itu hak orang tahu. Nanti kamu ganti pinggan tu kamu pecahkan. Labbaik ya Rasulullah. Khalas. Dia ada dua pilihan. Sama ada Rasulullah nak tengking balik, kau ada apa hal Aisyah? In front of me, before me, you treat things like that? How shame. How dare you. Sama ada Rasulullah boleh tengking, berdik, biadab depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faham kecemburuan antara seorang wanita dengan wanita. Layan. Jadi Rasulullah pilih jalan damai, jalan yang tenang, jalan yang sentosa, berbanding nak hardik. Cemburu tu dosa tak? Cemburu yang iri hati, yang menyebabkan kita mahukan orang lain nikmatnya diambil oleh Allah SWT, itu berdosa. Itu berdosa. Cemburu yang boleh menyebabkan kita menganiaya orang lain, kita menzalimi orang lain, kita menindas hak orang lain, itu berdosa. Cemburu pada suami pada asasnya tidak berdosa. Pada asasnya tidak berdosa. Melainkan jika cemburunya itu menyebabkan dia maki hamun suami dia, mengganggu suami dia, menyakiti suami dia, yang itu berdosa. Dia cemburu tapi dia sumpah seranah suami dia, berdosa. Dia cemburu, dia mencarut dekat suami dia, berdosa. Dia cemburu, dia pelepuk kepala suami dia, dia pukul suami dia, dia dera suami dia, berdosa. Tetapi cemburu yang biasa-biasa itu cinta. Itu sayang, tanda sayang. Tu Allah memang bagi cemburu supaya Allah nak tahu bahawa tidak ada sesiapa yang lebih cemburu melebihi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi sikit-sikit pada manusia supaya rasakan. Cemburu tak kalau diduakan? Cemburu tak kalau pandangan suami kamu diduakan kepada wanita lain? Cemburu kan? Allah kata, aku nak kamu tumpu pada pandangan aku saja. Jangan pada suami kamu, jangan kepada yang lain. Kamu nakkan pandangan suami kamu semata-mata, kamu lupa pandangan aku. Kamu tak suka kamu diduakan oleh suami kamu, tapi kamu duakan aku bersama dengan suamimu. Kamu sepatut letak expectation kamu hanya kepadaku, bergantung hanya kepadaku, bukan bergantung hatimu, emosimu, perasaanmu kepada suamimu. Suamimu makhluk, tak boleh bagi manfaat dan mudarat. Allah kata, aku bagi sikit-sikit cemburu supaya aku nak kau faham, aku maha cemburu. Salah satu nama Allah adalah Al-Ghayar, maha cemburu.
Maha cemburunya Allah adalah kerana Allah sangat cinta kepada seluruh makhluknya. Allah tak suka makhluknya menduakan Allah whatsoever. Pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya, pada namanya. Dan berkenaan dengan hal itu, saya akan terangkan secara terperinci dalam penulisan buku saya yang terbaru berjudul Solat Seolah-olah Melihat Allah. Berkenaan dengan kecemburuan Allah. Kerana jarang, kadang-kadang diperbahaskan, diketengahkan pada masyarakat. Apa maksud cemburunya Allah? Di situ kita nak tenggelam dalam lautan percintaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesiapa yang lebih cemburu melebihi Allah Taala cemburu kepada makhluknya. Bayangkan kita ini asalnya tidak ada, yang mengadakan kita Allah. Sudah tentu kita diwujudkan di atas percintaan Allah Taala kepada kita. Alam ini adalah pentas percintaan. Ya. Allah tak nak diduakan dalam apa pun. Ya. Kalau kita bergantung lebih kepada suami kita, bermakna kita dah duakan pergantungan itu, pergantungan hati. Ya. Walaupun kita tetap percaya Allah Tuhan, ya, kita tetap beriman, tetapi kita boleh jadi syirik asgar. Syirik asgar ni dia tak keluar daripada syirik kecil, daripada syirik yang tersembunyi. Riak syirik tersembunyi, takabur pun syirik tersembunyi. Pergantungan kepada makhluk ini syirik yang tersembunyi. Dia tak keluar daripada iman, tetapi dia dosa besar di sisi Allah kerana Allah tak suka diduakan dalam apa sahaja hal. Ya. Yang itu saya akan terangkan dengan lebih terperinci nanti dalam buku yang terbaru nanti, insya-Allah. Ya. Baik. Wabihi qala haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Sufyan daripada Muhammad bin Al-Munkadir daripada Urwah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, seorang lelaki meminta izin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu aku bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk Ibnul Ashir atau perawi ragu Akhul Ashirah, iaitu daripada keluarga Ashirah. Ashirah ni maksudnya kelompok. Maksudnya ada satu orang lelaki, dia ni memang terkenal sebagai orang yang gangster samsing di kalangan kaumnya. Jadi Rasulullah kenal orang tersebut. Rasulullah dah alert pada Sayyidatina Aisyah, yang datang kepada aku ni adalah orang yang samsing daripada kalangan kaumnya. So just prepare lah kalau apa-apa hal terjadi. Ya. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan dia masuk ke rumah. Rasulullah dah alertkan Siti Aisyah tentang siapa orang yang nak datang bertamu ni. Ini bukan orang biasa-biasa. Ini something, gangster, mafia, ataupun ketua mafia. Setelah dia masuk, Rasulullah pemimpin negara, ya. Rasulullah ni bukan saja Nabi, tapi beliau adalah pemimpin tertinggi negara. Jadi kabilah-kabilah yang tertentu, jika ada apa-apa perkara yang nak dibincang, mereka jumpa Rasulullah SAW sebagai pemimpin negara untuk menyelesaikan masalah. Setelah dia masuk, baginda SAW berkata lembut kepadanya. Apabila dia keluar, aku, yakni Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, Tuan telah mengatakan sesuatu kepadanya, kemudian Tuan bercakap lembut kepadanya. Ya. Tadi kamu kata orang ini begini-begini, gangster something. Tapi bila kamu melayani dia, layanan yang lembut gitu dengan dia. Ya. Baginda SAW bersabda, ya Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia ialah mereka yang ditinggalkan oleh orang ramai, atau orang ramai mengabaikannya kerana kejahatan yang dilakukannya. Seburuk-buruk manusia, ya, seburuk-buruk manusia apabila orang meninggalkan kita kerana kita cakap kasar dengan orang, kita layan kurang hajar orang, kita beradab dengan orang. Maksudnya Rasul kata, aku tak nak jadi seburuk-buruk manusia. Ya. Aku tidak ingin menjadi seburuk-buruk manusia. Dalam masa yang sama, Rasulullah SAW nak bagi tahu pada Siti Aisyah apa yang dimaksudkan juga dengan apabila Rasulullah mengatakan orang tadi sebagai orang yang paling something, orang paling gangster, paling mafia dalam kelompoknya, iaitu manusia takut kepada dia. Manusia gerun, manusia dia susah nak kamcing dengan orang, tak mesra dengan orang. Ya. Disebabkan kejahatan yang dilakukannya. Ya.
Dan masa yang sama Rasulullah nak bagi tahu tak semestinya kalau dia keadaannya begitu, aku perlu melayanannya dengan layanan yang buruk. Tidak. Ya. Dia walaupun dia begitu, tetapi dia berhak untuk mendapat layanan yang baik daripada aku. Ya. Itu mesej yang tersiratnya. Bukan bermakna dia begini begitu, aku perlu melayanan dia dengan layanan yang buruk. Tidak. Dia sudah datang kepadaku dan dia menjadi tetamuku, maka tanggungjawab dah melayaninya dengan layanan yang baik, dengan layanan yang lembut. Ya. Hadis yang berikutnya, hadis yang panjang berkenaan dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi qala hadatsana Sufyan bin Waqi' hadatsana Jumi' bin Umair bin Abdurrahman al-Ajli amba'ana, seseorang daripada Bani Tamim daripada keturunan Abi Halah, bekas suami Sayyidina Khadijah. Orang itu digelar Aba Abdillah ibnu Abi Halah, daripada ibnu Abi Halah daripada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata Sayyidina Husain. Baik. Sayyidina Hasan adalah cucu Rasulullah SAW. Beliau ada pakcik bernama Ibnu Abi Halah. Ibnu Abi Halah. Ibnu Abi Halah ini adalah anak Sayyidina Khadijah. Anak Sayyidina Khadijah daripada perkahwinannya yang pertama sebelum bernikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasulullah kan menikahi janda. Janda yang sudah ada anak dua. Salah seorangnya adalah orang yang terkenal sebagai memori yang kuat, anak Siti Khadijah ini. Dipanggil sebagai Al-Wasaf. Orang yang boleh mempunyai photographic memory. Kalau beliau melihat sesuatu, beliau dapat rakam. Bertahun-tahun pun beliau dapat ingat apa yang beliau nampak depan matanya. Segalanya terakam dengan kemas di dalam kepala otaknya. Zaman dahulu orang ini sangat penting sebab zaman tidak ada kamera. Di satu negara ke negara yang lain, kalau sesuatu negara nak tahu bagaimana muka pemimpin negara tertentu, jadi orang itu akan dipanggil oleh pemimpin negara tertentu untuk minta dia ceritakan daripada hujung rambut sampai hujung kaki, ataupun ceritakan wajah dia dengan terperinci. Nanti di sana akan ada pakar yang melukis pula, macam mana keningnya, hidungnya lukis. Betul ke macam ni pemimpin kamu? Kata ya. Zaman dahulu orang seperti ini, mereka ada kerjaya mereka tersendiri. Dan di dunia Arab, antara yang terkenal yang mempunyai kemahiran yang seperti ini adalah anak Siti Khadijah sendiri, yang dipanggil sebagai Ibnu Abi Halah, ataupun namanya adalah Abdullah. Abdullah. Manakala Abu Halah adalah suami Siti Khadijah yang dahulu. Sebab tu anaknya dipanggil Ibnu Abi Halah ataupun Abdullah Ibnu Abi Halah. Jadi Ibnu Abi Halah ini adalah abang tiri kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha. Abang tiri. Seibu lain ayah. Satu ibu daripada Siti Khadijah. Jadi oleh kerana Sayyidina Hasan adalah anak Siti Fatimah, maka sekaligus Sayyidina Ibnu Abi Halah adalah pakcik kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi cucu Rasulullah ni sentiasa gunakan kesempatan untuk mencari ilmu syama'il, untuk nak tahu lebih lanjut tentang atuk mereka. Kerana Rasulullah wafat ketika Sayyidina Hasan umur kecil lagi, Sayyidina Husain kecil. Jadi mereka tak dapat rekod banyak dalam memori mereka. Sayyidina Hasan umur 6 tahun, Sayyidina Husain umur 5 tahun ketika kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain meningkat remaja, beliau suka jumpa sahabat-sahabat yang dah biasa, yang dah dewasa, yang kuat merakam bagaimana keadaan Nabi SAW. Beliau akan tanya tentang Rasulullah secara terperinci. Baik, Sayyidina Husain berkata, aku bertanya kepada ayahku Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah tentang perjalanan hidup baginda Nabi SAW bersama orang-orang yang duduk bersamanya, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa bermanis wajah, berakhlak baik, lembut dan tenang, tawaduk, tidak garang dan kasar, tidak bersuara keras dan tidak bercakap dengan perkataan yang kotor, tidak mengaibkan sesiapa dan tidak mempersulit
tidak mempersulitkan keadaan. Maksudnya dia tak, Rasulullah tak suka complicate matters. Rasulullah suka memudahkan. Untuk menjadi pemimpin negara, untuk mempunyai sifat suka memudahkan, ini luar biasa. Yang ini Rasulullah tidak suka berdebat, maksudnya tidak suka bertikam lidah. Rasulullah suka memudahkan cara, memudahkan urusan. Baginda mengabaikan sesuatu yang tidak disenanginya, iaitu tanpa mencelanya. Sesuatu yang Rasulullah tak suka, Rasulullah tak caci maki perkara tersebut. Rasulullah tinggalkan dia. Kadang sebab bukan semua benda kita perlu respon. Bukan semua benda. Kadang kita respon tu, kadang kita tersalah respon dah jadi berlirik-lirik. Sebab kita sendiri yang tak pandai nak respon. Kita tak tahu nak guna laras bahasa yang betul untuk nak respon. Lama-lama dia jadi gaduh. Ya. Dulu ketika kadang kita pergi ke office suatu pejabat kerana suatu urusan, pejabat kerajaan ke apa, ataupun sesuatu urusan di office mana-manalah, bank ke apa ke. Kadang-kadang officer itu dia ada pilihan, dia nak memudahkan kita atau nak menyusahkan kita. Kalau menyusahkan kita, dia boleh menyusahkan kita dengan borang ini, borang itu, begini, ini tak cukup. Ya. Jadi perkara yang patutnya boleh selesai dengan cepat, dia dah jadi lambat. Dia jadi complicated dah. Ya. Dan Rasulullah SAW bukan begitu. Rasulullah kalau orang datang kepada baginda, baginda akan cari sesuatu yang paling mudah, paling cepat untuk urusan itu disettlekan, dibereskan. Baginda tak suka delay-daily. Ya. Delay-daily. Tak suka menangguh kan. Ini tak cukup, pergi office sana. Office sana kata, ini cukup, jemput officer sana. Officer, ini bukan saya punya ni, ini awak, ini bawah skop sana punya. Padahal kalau dia nak mudahkan, dia boleh mudahkan. Ya. Baik. Baginda tidak menjadikan seseorang yang meminta pertolongan itu putus harapan dengan keberadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda tak pernah, tidak juga menolaknya, iaitu tidak menolak permintaan seseorang. Baginda SAW meninggalkan untuk baginda 3 perkara: perbalahan, kesombongan dan sesuatu yang tidak perlu. Perkara yang benda yang sia-sia, yang tak ada kena-mengena dengan Nabi SAW, yang tak ada keperluan, baginda tak perlu nak masuk campur perkara tersebut. Tak perlu nak ambil pot. Sesuatu yang tak ada kena-mengena. Ya. Dan baginda tidak pernah mengatakan no kepada orang yang meminta bantuan daripada Rasulullah SAW. Kalau orang meminta bantuan kewangan pada Rasulullah, kalau Rasulullah tidak ada kewangan, baginda tetap tidak akan mengatakan aku tak ada kewangan sekarang. Tak ada. Rasulullah akan tanya dulu para sahabat yang ada di majlis tersebut, siapa yang boleh tolong dia ni? Dia ada masalah kewangan, siapa yang boleh tolong? Kalau ada sahabat yang boleh tolong, Alhamdulillah. Dia kata, okay, kamu ikut sahabat ni. Dia sedia untuk bantu keperluan kamu. Kadang-kadang Sayyidina Umar bangkit. Ya Rasul, dia ni hari tu dah minta dah. Ni baru hari tu minta, ni datang minta. It's okay Umar, tak apa. Biar. Kalau dia datang banyak kali pun, aku tetap tidak mengatakan no kepadanya. Ya. Dan kalau tidak ada sahabat yang sedia untuk membantu keperluan orang yang datang kepada Rasulullah SAW itu,
Rasul akan kata kepadanya begini, kamu masuk dalam pasar, ya, pergi kedai yang kamu perlukan barang tersebut, ambil berdasarkan keperluanmu, hitam putihkan, bawa resitnya kepada aku. Dan nanti resit itu akan tulis bila patut bayar, macam mana bentuk bayaran. Aku settlekan. Nanti bila aku dah ada harta, aku settlekan. Sekarang aku tak ada. Aku tak ada apa-apa. Tapi it's okay. Kamu masuk pasar, ambil barang keperluan kamu, bawa resit. Masuk dalam akaun aku. Akaun atas nama aku. Kredit atas nama aku. Itu Rasulullah SAW. Kalau orang yang tak ada akhlak Nabi SAW, aku tak ada. Walaupun dia ada, aku tak ada. Habis, duit habis. Sorry, duit dah kering, poket kering, dompet kering, balance account bank kering. Jadi dia ada alasan yang kukuh untuk tak bagi. Rasulullah SAW kata, kau ambil dulu, nanti aku fikir macam mana nak settlekan. Baik. Ada satu ketika, ada satu orang peniaga di dalam pasar daripada Yahudi, orang Yahudi. Jews, Yahudi. Sebab banyak dalam pasar memang peniaga Yahudi di Madinah tu. Rasulullah izinkan orang Yahudi meniaga di sana, di dalam kota Madinah. Tapi Rasulullah sebagai pemimpin negara. Jadi memang ada orang ambil daripada barang dia. Dan maksudnya hutang tu hutang atas nama Rasulullah SAW. Dia kata, ini cantik ni kesempatan ni. Jadi dia dah pergi cari Rasulullah 3 hari sebelum deadline. Dia cari Rasulullah ada dalam majlis depan para sahabat. Dia kata, ini memang kesempatan yang aku cari selama ni. Dia masuk Rasulullah bersama dengan sahabatnya dalam majlis. Bila terus meluru ke tempat Rasulullah dan cekik leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cekak musang. Di Johor cekak musang. Tak apalah, cekik pun cekik. Dia cekik Rasulullah. Para sahabat kata, kami dengar suara Rasul begitu kuatnya dia cekik leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah begitu, kemudian dia tarik rentap pakaian Rasulullah dengan keras. Betul-betul provocation. Dia mengasari Rasulullah depan majlis yang mulia para sahabat, depan anak-anak didik Rasulullah. Kemudian dia bentak Rasulullah, engkau ni daripada keturunan Bani Hashim memang suka menangguh-nangguhkan hutang. Mana hutang aku? Bayar hutang aku sekarang. Dan Rasulullah sangat aware bahawa masa masih belum time lagi untuk dia bayar. Ada 3 hari lagi baki. Rasulullah sangat tahu sebab Rasulullah sentiasa check. Sebab Rasulullah ada pembantu yang sentiasa check setiap resit tersebut. Rasulullah akan sentiasa tanya siapa pegang resit tadi, siapa yang nak deadline. Rasulullah aware. Rasulullah takkan melepasi tarikh yang telah ditetapkan. Tapi yang ini dia datang awal. Kemudian dia mengasari Rasulullah dengan kurang hajar dengan segala kebiadabannya kepada Rasulullah SAW. Para sahabat semua dah merah muka tengok bagaimana kekasih mereka diperlakukan sedemikian rupa di hadapan wajah mereka. Dan orang Arab ni sebenarnya memang sangat pantang kalau kabilah mereka dihina. Lebih-lebih lagi Rasulullah ni daripada Bani Hashim. Semua orang tahu Bani Hashim daripada kalangan bangsa Arab adalah bangsa yang termulia. Tiba-tiba dia datang, dia menghina Bani Hashim. Padahal ini bangsa Quraisy yang termulia sekali. Orang Arab ni memang bab hina kabilah ni mereka boleh berperang 7 keturunan. Jadi segala yang dia boleh provoke Rasulullah, dia gunakan segalanya. Dia keluarkan habis skill untuk provoke. Dia hina kabilah, dia tarik, dia cekik Rasulullah kuat-kuat, dia rentak pakaian Rasulullah kasar dengan keras. Kemudian Sayyidina Umar datang dengan pedangnya terhunus. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk cantas kepala, untuk bereskan orang ni.
Dia dah dia hunuskan pedang dia. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk bereskan, untuk settlekan lelaki ni. Rasulullah SAW dengan tangan dia pun tarik tangan lelaki tadi. Rasulullah kuat. Satu jari pun boleh tarik sebenarnya tangan orang tadi. Mengatakan, wahai Umar, ini bukan sesuatu yang terbaik yang kau boleh offer kepada kami berdua. Rasulullah tak kata offer kepada aku. Sesuatu yang kamu boleh offer kepada kami berdua, aku expect sesuatu yang lebih baik daripada ni lagi. Wahai Umar, turunkan pedang. Turunkan pedang. Sebab Sayyidina Umar ni, ialah siapa yang rela kan tengok kekasih yang dicintai diperlakukan seperti itu. Kekasih hati ni, Nabi SAW ni kekasih hati para sahabat. Kemudian Rasulullah kata, Umar, what we need is you ask me to pay the debt nicely, and you ask him to demand the debt nicely. Apa yang kami perlukan, wahai Umar, untuk kamu cakap dengan dia untuk minta hutang dengan cara yang terbaik dan katakan kepadaku untuk aku lansaikan hutang dengan baik. Itu saja. Itu saja yang kau perlu katakan. Rasulullah ajar skrip pula. Patutnya macam mana nak deal dengan situasi, dengan such situation, macam mana nak deal. Tak semestinya semua benda kasar nak kena balas dengan kekasaran. Semua benda kekerasan nak kena balas dengan kekerasan. Tidak. Biadab nak kena balas dengan biadab. Tidak. Kurang ajar nak kena balas dengan kurang ajar juga. Tidak. Baginda mengajarkan sesuatu yang lebih baik lagi untuk umat ini. Baginda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Aku diutus oleh Allah untuk melengkapkan akhlak yang mulia kepada manusia. Kata, wahai Umar, bawalah orang ini, aku bagi job pada kamu. Wahai Umar, bawa dia ke Baitul Mal. Pimpin dia ke Baitul Mal dan ambil dulu berapa yang dia perlukan daripada Baitul Mal, berdasarkan resit yang dibawa. Nanti aku akan sempurnakan apa yang dia ambil daripada Baitul Mal kepada Baitul Mal. Dan ataupun kamu, wahai Umar, sebab Rasulullah pemimpin negara, Rasulullah boleh memberi denda ke atas kesalahan yang beliau rasa itu kesalahan. Jadi beliau nampak ini satu kesalahan daripada Sayyidina Umar kerana menghunuskan pedang, menggertak. Ini boleh menyebabkan trauma kepada orang yang digertak, orang yang diugut. Ini suatu kesalahan. Kesalahan trauma. Jadi apa yang Rasulullah SAW tadi, Yahudi tadi. Jadi Rasulullah SAW, kamu dah menakutkan dia. Dia takut dengan hunusan pedang kamu. Jadi aku kenakan denda beberapa ribu dirham. Berapa ribu dirham kepada Sayyidina Umar. Saya tak ingat berapa. Hampir 9,000 ke dirham. Banyak, dengan jumlah yang banyak. Kepada Sayyidina Umar, kamu denda di atas hunusan pedang kamu tadi kepadanya. Kan? Kalau orang ugut kita tak buat apa-apa pun dan kita menyebabkan trauma, boleh kita dakwa tak seseorang? Kesalahan tak dalam kita punya undang-undang? Kesalahan tak? Katakan orang ugut kita, dia hantar mesej ugutan. Boleh tak kita report polis? Sebab ugutan ini trauma. Satu kesalahan. Sebab apa? Sebab emosi pun sesuatu yang dijaga oleh dalam agama kita. Ya? Ya? Sebab takut ataupun kita trauma, ditakutkan. Ugutan ni kata ancaman, kata dia nak bunuh kita, ni ancaman bunuh. Ya. Kalau walaupun bukan orang tu bukan jenis yang boleh bunuh pun, tetapi ugutan dia meninggalkan trauma, pun dia dah boleh didakwa sebab dia tinggalkan kesan trauma pada kita, walaupun dia bukan jenis orang yang boleh membunuh kita pun. Katakan orang yang ugut tu orang buta, tetapi kata-kata ugutan hatta zaman sekarang. Jumpa. Bismillah, 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 bismillah.
Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Tak apa, saya jauhkan sikit. Tak apa kepada. Ya, memang saban waktu memang kita baca berita. Ada orang report polis kerana dia meninggalkan kesan trauma. Orang ini dia melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan trauma. Kan? Kesan trauma. Sebab tu sebenarnya prank. Pernah dengar tak prank? Orang prank seorang menakut-nakutkan seseorang, memeranjatkan seseorang. Ini sesuatu yang salah, sesuatu yang berdosa dalam agama kita. Sebab emosi, ketenangan adalah sesuatu yang dijaga dalam agama kita. Sesuatu yang merosakkan ketenangan, menyebabkan seorang trauma, rasa takut, terperanjat. Itu sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Jadi, hunusan pedang daripada seorang yang sangat garang seperti Sayyidina Umar sudah tentu boleh jadi trauma kepada Yahudi tadi. Jadi Rasulullah berhak untuk kenakan denda ke atas Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar kata, la baik ya Rasulullah. Rasulullah bila kena denda macam tu, Sayyidina Umar sikit kan, are you serious? Ya Rasulullah, I mean, are you serious now? I have been fined for that. I try to defend you, and this is my fate. Oh no, are you serious tak? Labaik ya Rasulullah. Ya, labaik. Sebab Rasulullah nak didik. Sayyidina Umar tahu beliau sedang dididik oleh Rasulullah. Ya. Dalam perjalanan beliau bawa anak ke Baitul Mal, orang tadi tarik tangan Sayyidina Umar. Kata, wahai Umar, stop dulu. Kamu kenal tak aku siapa? Aku tak kenal kau tiba-tiba datang bertindak dengan tindakan yang jahil terhadap Rasulullah. Tindakan orang jahil terhadap Rasulullah. Begini, nama aku adalah Zaid ibn Sa'nah. Aku adalah ahlu kitab Yahudi yang berniaga di pasar. Dan aku membaca kitab Taurat berkaitan dengan Nabi yang terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya semua sifat-sifat Nabi yang terdapat dalam Taurat, aku lihat semuanya dah ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang menyebabkan aku tidak mahu beriman kepadanya kerana ada satu sifat satu lagi yang aku tak pernah lihat pada diri Muhammad. Sayyidina Umar kata, apa sifat yang terakhir yang kau ingin lihat pada diri baginda? Maka dia mengatakan, di dalam Taurat mengatakan bahawa seseorang yang bertindak kasar kepadanya, dia akan bertambah kelembutan, kemaafan kepada orang tersebut. Semakin bertindak keras, semakin bertambah kelembutan dan kemaafan kepada. Dan aku tak dapat nak buktikan perkara tersebut, melainkan aku sendiri kena test. Aku kena datang test. Dan cantiklah aku ada hutang, Rasulullah ada hutang dengan aku datang 3 hari lebih awal dan aku lakukan segala provocation yang patutnya dia boleh marah. Segala asbab untuk dia nak marah pada aku, dia boleh gunakan semuanya. Akan tetapi hari ini aku telah melihat suatu suasana yang tak pernah aku lihat dalam hidupku. Dan orang yang aku bertindak kasar dan keras ini telah bertindak lembut, bahkan aku dapat laba daripada engkau, wahai Umar, yang kau kena bayar denda, dan of course I want it. Saya nak yang tu. Sebab tu datang daripada Nabi SAW, dan wahai Umar, aku ingin beriman dengan Nabi SAW. Iya ke? Dia kata, iya. Peluk, dakap saudara baru. Pimpin kepada Rasulullah, masuk balik dalam Masjid Nabawi. Sayyidina Umar cerita balik pada Rasulullah SAW. Dan depan para sahabat yang lain, Sayyidina Zaid bin Sa'nah mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Dan Sayyidina Zaid bin Sa'nah meninggal ketika zaman pemerintahan Sayyidina Osman, kata Islam, ketika beliau meninggal di kawasan Maghribi, gugur syahid di jalan Allah SWT kerana sedang menyertai sebuah angkatan jihad di sana. Sejak masuk Islam tu, sejak menjadi sahabat, beliau menjadi sahabat yang setia, menjadi Muslim yang setia.
tertawan hatinya dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Untuk berada pada otoriti, mempunyai kuasa yang boleh menghukum pada siapa sahaja yang mengganggu pemimpin, tapi dalam masa yang sama dia boleh bertoleransi terhadap orang tersebut, ini akhlak. Ini akhlak. Dalam keadaan you ada otoriti, ada kuasa. Kalau you tak ada otoriti, untuk nak berakhlak dia lebih mudah. Ya. You tak ada otoriti. Tapi Rasulullah pemegang otoriti, beliau pemegang askar, beliau pegang polis, beliau pegang tentera, beliau pegang angkatan, beliau pegang tampuk pemerintahan Madinah. Untuk orang seperti ini datang treat Rasulullah, pemimpin negara seperti itu, orang nombor satu negara ya. Rasulullah ni orang nombor satu negara. Rasulullah boleh saja benarkan Sayyidina Umar untuk bereskan orang ini. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sebaliknya. Untuk mengajarkan kepada umat ini, wahai umatku, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itulah yang terbaik. Ya. Dan meninggalkan untuk manusia 3 perkara. Baginda SAW tidak mencela seseorang, tidak mengaibkannya, tidak meminta untuk membuka aurat, iaitu aib seseorang. Dia tidak mencari aib seseorang. Rasulullah tak suka untuk dicari aib, untuk cari pekong orang lain. Pernah ada seorang sahabat datang dengan kesalahan bahawa dia telah berzina dengan seorang perempuan, ya, dan minta dijatuhkan hukuman hudud. Beliau kata, ya Rasulullah, jatuhkan hukuman hudud, bunuh sampai mati, saya rejam sampai mati sebab saya dah berzina. Ya. Rasulullah tak tanya kepada siapa perempuan tu. Tak perlu tanya. Sebab yang lelaki tadi pun Rasulullah sedaya upaya cuba berusaha untuk ditarik balik pengakuan dia. Sebab dalam hukuman hudud, seseorang yang mengaku dia bersalah, kalau dia tarik balik, akan gugur ke hukuman tersebut. Jadi Rasulullah SAW tahu tentang undang-undang Islam. Rasulullah nak dia tarik pengakuan tersebut. Rasulullah berpaling daripada 4 kali berpaling ke tempat lain, dia datang daripada arah lain. Sampai 4 kali pengakuan. Bila 4 pengakuan, barulah sabit di sisi undang-undang Islam sebagai ganti kepada 4 saksi. Ya. Apabila 4 kali pengakuan dibuat daripada Rasulullah, barulah Rasulullah setkan untuk direjam sampai mati Sayyidina Ma'az ini. Tapi beliau mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah kerana beliau nak bereskan hukumannya di dunia. Sedangkan kalau beliau tak mengaku pun terus bertaubat kepada Allah, sudah settle. Kan? Tapi apabila dah 4 kali mengaku, maka dia dah jadi kes. Sebelum pengakuan yang keempat, dia tak jadi kes lagi di sisi Rasulullah. Masuk kali keempat, dia jadi kes, sabit kesalahan, direjam. Dan Sayyidina Ma'az dah gugur syahid. Begitu juga ada seorang wanita daripada kabilah Al-Ghamidah. Al-Ghamidah. Datang pun begitu juga. Ya Rasulullah, jalankan hukuman hudud ke atasku. Aku telah berzina. Rasulullah tak tanya, siapa jantan tu? Macam mana tadi yang awal tadi Sayyidina Ma'az, Rasulullah tak tanya, siapa perempuan tu? Mesti, sebab berzina ni mesti ada pasangan dia. Siapa, biar aku korek dia sekali. Anak siapa, nak tengok anak siapa. Tak. Sebab yang mengaku tadi pun Rasulullah seboleh-boleh untuk dia tarik balik pengakuan. Ini kan lagi orang yang langsung tak datang pada Rasulullah. Masing-masing bertaubat pada Allah. Bahkan dalam sejarah Islam pun tak pernah sesuatu hukuman rejam sampai mati itu dilakukan di atas saksi 4 orang. Sebab ianya sesuatu yang sukar. Untuk 4 orang tengok melihat betul-betul orang itu berzina dengan sebetul-betulnya dengan mata kepala. Ianya adalah sesuatu yang payah. Sebab tu sejarah Islam tak pernah. Yang ada yang macam inilah, yang datang mengaku macam ni, ini ada. Sedangkan kalau dia tak datang mengaku pun, cukup sebenarnya dia bertaubat pada Allah SWT. Tapi yang ini dia rasa tak tenang dalam hidup dia. Dia kata, tak apalah, biar aku mati dulu kat dunia ni. Kerana Allah. Jadi wanita Ghamidah tadi, Rasulullah SAW pun lakukan yang benda yang sama untuk ditarik pengakuan. Jadi Rasulullah kata, kamu mengandung tak? Dia kata, ya, mengandung. Haid dah berhenti. Kalau begitu, tunggu anak tu lahir dulu, baru nanti kita cerita lain. Sebenarnya Rasulullah nak bagi masa panjang
supaya dia fikir baik-baik untuk dia tarik balik pengakuan. Bila tarik pengakuan, hukuman hudud jatuh terus. Itu memang undang-undang dalam Islam yang ditentukan dalam agama kita. Lepas 9 bulan dilahirkan, jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah sudah melahirkan ni baby. Rasul kata, susukan dia dulu. Susukan dia sampai bercerai susu, nanti kita cerita lain. Rasulullah nak, apabila dia dah ada anak, dia dah tarik pengakuan. Bila dah semula sayang anak. Lepas 2 tahun lepas bercerai susu, jumpa Rasulullah SAW lagi. Ya Rasulullah dah bercerai susu dah 2 tahun. Rasul kata, biar anak ni dapat makan makanan keras dahulu. Maksudnya kena tunggu tumbuh gigi dulu. Umur berapa? 4 tahun. 3 tahun, 4 tahun nak tumbuh gigi, boleh makanan keras. Lepas berapa tahun, beliau bawa lagi anak dia, bawa biskut keras, roti keras, depan Rasulullah. Ya Rasulullah, dia makan. Ketika itu, sebenarnya dah jadi 4 pengakuan sebenarnya. Bila dah 4 pengakuan, dia jadi pada 4 saksi. Rasulullah kata pada sahabat, gali lubang, masukkan wanita ini dalam, dan rejam sampai mati. Dan apabila terpercik darah perempuan tadi, Rasulullah kata darah keikhlasan wanita ini, berkat darahnya Allah boleh terima seluruh taubat seluruh penduduk Madinah kerana wanita ni. Berkat dia menyeluruh, merata serta kepada seluruh penduduk Madinah. Kerana keikhlasan dia nak dapatkan redha Allah. Sebenarnya kalau dia duduk sedang diam, tarik diri, terus dah taubat pada Allah SWT. Tapi dia nak settle kat dunia ni lagi. Dia tak tenang, takut ke akhirat tak lepas. Ya. Jadi Rasulullah bukan jenis orang yang korek-korek aib orang. Ya. Tidak bercakap melainkan mengharapkan ganjaran pahalanya. Baginda tak bercakap benda yang sia-sia. Apabila baginda SAW bersabda, menjadikan semua orang yang duduk bersamanya tertunduk, seolah-olah burung hinggap di atas kepala-kepala mereka. Apabila baginda SAW senyap, barulah mereka bercakap. Mereka tidak pernah membantah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang bercakap dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka akan senyap mendengarkan sehingga selesai. Mereka akan bercakap dengan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terdahulu, yakni mendahulukan sesiapa yang terdahulu. Maksudnya siapa yang termulia di kalangan para sahabat, mereka akan diberikan kesempatan untuk bercakap dulu dengan Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam akan tertawa terhadap apa yang mereka tertawakan, takjub dengan apa yang mereka takjubkan, bersabar berhadapan dengan orang asing terhadap perkataan mereka yang kasar dan segala permasalahan mereka. Sehingga para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam mengharapkan kedatangan orang asing supaya mereka mendapat manfaat dan permintaan atau pertanyaannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat seseorang yang meminta pertolongan dengan sesuatu hajat yang dimintanya, maka bantulah dia. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menerima pujian kecuali yang memadai. Baginda SAW juga tidak memotong percakapan seseorang. Sehingga jika percakapan seseorang itu telah melampaui batas, maka baginda SAW akan memotong percakapan itu dengan melarang atau dengan berdiri. Pujian ni, pujian yang memadai, iaitu yang sesuai dengan kemanusiaan Rasulullah SAW. Jangan ada dengan kiaskan seperti ketuhanan. Seperti ada satu budak perempuan memuji Rasulullah, dia berkasidah depan Rasulullah, berkasidah, pukul gendang depan Rasulullah. Pukul gendang tak ada masalah, Rasulullah sebenarkan. Bahkan ada satu budak perempuan kata, saya bernazar kalau Tuan balik daripada medan jihad selamat, saya nak pukul gendang atas kepala. Oh ya, Rasulullah tak tunduk atas kepala. Atas kepala Rasulullah bergendang. Ya. Bermakna itu adalah ibadah, ya. Untuk pukul gendang, untuk gembira dengan Rasulullah, itu ibadah. Kalau tak ibadah, dia tak boleh jadi nazar. Jadi gendang ni pun apabila ia berkait dengan sesuatu yang mulia dan agama kita, dia jadi ibadah. Walaupun dia alat muzik, ia tidak ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah insan yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang, kisah yang lain, pukul gendang mengatakan beliau mengatakan something to the effect, dia kata
perkara ini datang kerana apa yang Allah kehendak dan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau, Nabi SAW tak nak kehendak itu dinisbahkan kepada Rasulullah. Dia kata cukup kehendak ni apa, Masya Allah, apa yang Allah kehendak. Kehendak ni biar pada Allah sahaja. Apa yang Masya Allah bukan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendak itulah yang berlaku. Apa yang Allah tak kehendak berlaku, benda tu takkan berlaku. Maksudnya bila ada puji-pujian yang tak tepat, baginda akan tu betulkan. Baginda kata yang rangkap yang tu kamu buang. Kasidah yang lain tadi okey. Yang rangkap-rangkap tadi okey, cuma yang rangkap tu, yang tu buang. Tu tak sesuai. Baik, wallahu a'lam. Kita akan sambung hadis yang berikutnya pada pengajian yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala hiasi diri kita dengan akhlak dan adab yang tinggi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat timbangan neraca mizan yang hebat dalam kebaikan dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.